Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala amur dunia wa din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وظهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada hari ini 24 Muharram 1442 Hijriah bersamaan 12 September 2020. Kita sekali lagi bertemu di dalam majlis ilmu ini yang Nabi SAW sebutkan sebagai Quradatun min riyadil jannah, terutama dari taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalamnya diturunkan rahmat dan barakah, dibawa turun oleh para malaikat atas perintah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dikurniakan sakinah dan ketenangan dan dikurniakan ganjaran pada sebaik-baiknya dari Allah SWT untuk kita semua yang berada dalam taman-taman syurga Allah SWT ini. Dan mudah-mudahan perkongsian kita, ilmu kita pada kali ini dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Maka kita teruskan kupasan pengajian kita, kuliah kita, kupasan tafsir ayat-ayat 1 hingga 5 surah Al-Bayyinah yang telah kita mulakan pada kuliah yang lalu pada muka surat 340 dalam kitab At-Tafsirul Munir juzuk 30 yang disusun oleh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Az-Zuhaili Ad-Dimashqi As-Suri rahimahullah ta'ala.
Seterusnya Allah SWT mencela penyelewengan mereka dan matlamat utama beragama, iaitu keikhlasan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Surah Al-Azim. Maksudnya padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya, dan kita tak bertegur di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan sembahyang dan serta mengeluarkan zakat, dan yang demikian itulah agama yang benar. Ayat 5 surah Al-Bayyinah. Maksudnya mereka berpecah dan berselisih, sedangkan dalam kitab Taurat dan Injil atau Al-Quran yang diutuskan kepada mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya menyuruh mereka supaya beribadah dan memuja Allah yang Maha Esa. Mereka hendaklah menjadikan ibadah mereka tulus tanpa menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu jua pun. Mereka mesti mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah Azza wa Jalla, menjauhkan diri dari semua agama-agama lain, dan sebaliknya menghayati Islam, menunaikan solat menurut cara yang dikenaki oleh Allah SWT pada waktu-waktunya, dan mengeluarkan zakat kepada mereka yang berhak dengan rela hati apabila sampai ketikanya. Ini dia. Inilah yang disuruh kepada orang-orang, pada ahli kitab dan orang-orang musyrik ni, meninggalkan agama mereka apabila menerima seruan daripada Nabi SAW. Tinggalkan agama mereka ni, agama yang sebelum ni, meluk agama Islam. Jadilah penganut Islam yang berpegang di atas paksi akidah yang benar, menyembah Allah yang Maha Esa, mendirikan solat, mendirikan semayang, mengeluarkan zakat, ya, menjadi hamba-hamba Allah yang menuruti ajaran yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah sebenarnya mereka diperintah oleh Allah SWT. Itu saja. Tak ada benda yang pelik-pelik, tapi mereka tak mahu. Ini masalah, masalah mereka. Suruhan ini memerlukan kepada kesatuan, kesepakatan dan kesepakatan, bukannya perselisihan dan perpecahan. Nabi Muhammad SAW tidak membawa sesuatu melainkan apa yang diperintahkan kepada para Rasul. Sebenarnya apa yang Nabi SAW bawa sama dengan apa yang dibawa oleh Rasul-Rasul yang terdahulu. Sama je, tak ada beza. Kenapa orang-orang ahli-ahli kitab, orang musyrik tak mahu menerima edaran ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, sedangkan mereka tahu ajaran itu adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi-Nabi yang membawa kitab-kitab kepada mereka dahulu. Ajaran Nabi Musa pun itu, ajaran Nabi Isa pun itu. Tapi kenapa mereka tak mau ikut ajaran Nabi Muhammad SAW? Ini yang dipersoalkan oleh Allah SWT. Allah Ta'ala sebutkan mereka tak diajak buat benda pelik-pelik, cuma diajak untuk menyembah Allah yang Maha Esa dengan seikhlas hati, menganut agama yang berasaskan pada tauhid yang benar, menyembah Allah yang Maha Esa, mendirikan semayang, mengeluarkan zakat. Kerana ini adalah jalan yang benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka kena ikut. Dan jalan sepatutnya mereka ini sepakat. Tapi apa yang berlaku? Dilihat pada ayat sebelumnya. Bila ini berlaku, apabila Islam itu ada dalam mereka, mereka berpecah pula akhirnya. Tak sama. Banyak di kalangan mereka yang tak mahu menuruti jalan ini, tak nak menuruti jalan yang benar. Wallahu alam. Manhaj hidup yang dibawa oleh baginda SAW adalah sama dengan manhaj yang dibawa oleh Ibrahim AS, yakni manhaj yang menjauhkan diri dari berhala sembahan zamannya. Manhaj yang berteraskan tauhid serta ajakan mengikhlaskan ibadah kepada Allah SWT. Ini dia tuan-tuan, sama je. Ajaran Nabi Ibrahim pun serupa. Kita lihat dalam sejarah bahawa sebahagian kecil orang Arab masih berpegang dengan agama Hanif, iaitu agama Nabi Ibrahim AS. Dikatakan keluarga Nabi SAW, daripada bapanya sampai ke datuknya sampai ke moyangnya, mereka ni rata-rata berpegang dengan agama Hanif, agama Nabi Ibrahim AS. Semayang 2 kali, pagi sekali, petang sekali, bukra atau wasilah.
Cara sembahyang ni tak diketahui, kerana Nabi tidak menerangkan cara solat itu. Cara sembahyang agama Hanif itu tak diterangkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Kerana bila Islam sudah ada membawa ibadah solat, cara solat yang kita buat hari ini, itulah yang diajar Nabi SAW berita. Nabi SAW pun diajar oleh Jibril AS cara solat, cara sembahyang. Jadi apa yang Nabi buat sebelum itu tidak lagi relevan. Jadi kita tak perlu tahu pun bagaimana gerak-geri ataupun pergerakan solat agama Hanif ini. Tapi yang pasti agama Hanif ini adalah agama Nabi Ibrahim AS yang membawa mesej yang sama, mengajak manusia meninggalkan penyembahan berhala, penyembah Allah yang Maha Esa. Semua risalah Nabi dan para Nabi para Rasul itu adalah sama. Jadi kenapa mereka orang-orang ahli kitab ni tak nak menerima risalah Nabi Muhammad SAW? Ini ditanya, disebut oleh Allah SWT di dalam ayat kelima ini. Sebagaimana firman-Nya, ini dia tuan-tuan, sebagaimana firman-Nya dalam ayat 123 surah An-Nahli. Kita lihat surah An-Nahli, juzuk 14. Surah An-Nahli juzuk 14, ayat 123. Mari kita sama-sama selak dan lihat di manakah ayat 123 itu. Dan dia tuan-tuan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Thumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Surah Azim. Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad agar kamu menurut agama Nabi Ibrahim yang berdiri teguh di atas jalan yang benar. Jadi tuan-tuan, jadi agama Islam ni asas, macam kita kata dalam kuliah sebelum ni, asasnya adalah daripada agama Nabi Ibrahim AS, agama Hanif. Itulah ayat 123 surah An-Nahl ini menerangkan dengan jelas maksud tadi. Namanya ayat disebut Hunafa itu datang daripada agama Nabi Hanif. Nabi Ibrahim AS Hanifah. Hanifah tu maknanya orang yang lurus jalannya, berada di jalan yang benar. Agama yang dimaksudkan di sini terasnya ialah keikhlasan beribadah pada Allah SWT, meninggalkan segala bentuk penyembahan berhala dan Allah selain dari Allah, menunaikan solat 5 waktu dalam waktunya kerana Allah, dan mengeluarkan zakat kepada orang-orang yang memerlukan bantuan. Inilah agama yang betul dan benar. Wadzalika dinul qayyimah. Itu dia, atas tauhid yang benar, mendirikan solat pada waktunya sebanyak 5 kali sehari semalam, dan mengeluarkan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya. Ini adalah ajaran dalam agama Islam yang Allah Ta'ala sebut wadzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang benar, yang betul, yang landasannya tepat menuju kepada siratal mustaqim. Gitu. Baik. Firman Allah SWT mafhumnya, pada hal mereka tidak disuruh, wa ma umiru, ayat kelima. Mereka tidak diperintahkan dalam kitab Taurat dan Injil, melainkan agar mereka menurut agama yang lurus. Dengan kata lain, apa yang disyariatkan kepada mereka disyariatkan juga kepada kita. Maknanya syariat agama Yahudi dan Nasrani itu juga disyariatkan begitu. Sama je, menyembah Allah Maha Esa, bertuhan pada Allah Maha Esa, meninggalkan penyembahan berhala, sama je. Mendirikan solat, mengeluarkan zakat, sama je. Dengan kata lain, apa yang telah disyariatkan kepada mereka syariat juga kepada kita. Maksud yang lebih tepat sebagaimana disebutkan oleh Imam Ar-Razi rahimahullah ta'ala ialah ahli kitab, surah ahli tafsir, ialah ahli kitab tidak diperintahkan dalam Al-Quran atau melalui perintah Nabi Muhammad SAW, melainkan agar mereka dilaksanakan arahan yang sama seperti di atas, kerana dengan memahami ayat seperti itu yang menengahkan pengertian wujudnya syariat baru. Ini syariat itu, syariat Nabi, syariat Islam itu, syariat Nabi Muhammad SAW itu tidak ada perbezaan asas yang besar dengan syariat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang terdahulu. Tak ada beza, sama je yang asas, walaupun pada perkara cabang ada perbezaan. Kerana
keadaan-keadaan yang berbeza. Kan? Baik. Mentafsirkan kalam Allah dalam bentuk yang menampilkan faedah yang lebih banyak tentu lebih baik dan utama. Ia juga bersesuaian dengan firman Allah SWT yang mafhumnya hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang pada mereka bukti yang jelas nyata. Ayat 1 surah Al-Bayyinah, iaitu Nabi Muhammad SAW, iaitu Nabi Muhammad SAW, iaitu Bayyinah itu ialah Nabi Muhammad SAW. Allah SWT mengakhiri ayat ini dengan firman-Nya, dan yang demikian wadzalika dinul qayyimah, dan dengan yang demikian itulah agama yang benar. Ayat 5, itulah syariat Nabi Muhammad SAW. Itu dia 3 asasnya: bertuhan pada Allah yang Maha Esa, akidah yang benar, akidah yang sahih, akidah yang tepat, mengimani adanya zat Allah, wujudnya zat Allah, dan wujudnya sifat-sifat yang wajib, yang layak bagi Allah SWT. Itu dia akidah yang benar. Yang keduanya mendirikan solat fardhu lima waktu, dan yang ketiganya memberikan zakat kepada mereka yang berhak menerima. Ayat ini membuktikan bahawa perpecahan dan kekufuran adalah hasil perbuatan tangan mereka sendiri, berdasarkan firman Allah SWT, hatta ta'tiyahumul bayyinah, mereka selalu datang pada mereka bukti yang jelas nyata. Illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, mereka selalu datang pada mereka bukti yang jelas nyata. Ayat 4 surah Al-Bayyinah. Yang ini bertujuan untuk melegakan hati Rasulullah SAW, iaitu janganlah disebabkan perpecahan mereka itu menyebabkan kamu, hai Muhammad, berasa duka cita dan bersedih hati. Perpecahan mereka bukan lantaran kekurangan hujah, sebaliknya disebabkan kedegilan mereka. Beginilah keadaan nenek moyang mereka yang berselisih tentang hari Sabtu dan menyembah anak lembu. Telah jelas bukti dan keterangan pada mereka. Ini merupakan tabiat lama mereka. Jadi ayat itu, ayat ke-45 kata Nabi SAW, apakah yang berlaku sebenarnya di kalangan ahli kitab ni. Perpecahan itu bukan kerana Nabi SAW datang kepada mereka menyampaikan ajaran Islam, tapi perpecahan mereka ini berlaku kerana itu tabiat mereka tentang sesuatu yang jelas dan nyata. Mereka masih lagi berselisih pandangan, macam kisah anak lembu. Jelas dah, antas bahu baqarah, sembelih seekor lembu. Tanya lagi Nabi Musa, lembu macam mana, rupa macam mana, jantan ke betina, color macam mana, keadaannya bagaimana, tua ke muda ke. Carilah atas Baqarah, bila sebut Baqarah, dalam ayat dalam surah Baqarah tu dia kata antal bahu baqaratan, menggunakan isim nakirah. Bila baqaratan, isim nakirah ni dia open, terbuka. Tapi sifat mereka begitu, suka tanya. Tanya tu bukan nak bagi penjelas, nak bagi kabur lagi. Kenapa? Itu cara mereka mengingkari perintah Nabi dan Rasul mereka. Maka ini yang berlaku sekarang pada zaman Nabi SAW. Tak terang jelas dah Nabi, itulah Nabi akhir zaman. Mereka berpecah juga. Ramai yang tak mengaku ni, bukan ni. Bukan. Muhammad ni bukan ni yang Muhammad yang disebut dalam kitab kita. Muhammad lain ni. Dia bukan Muhammad yang dimaksudkan. Sebahagian kecil mereka melihat inilah dia Muhammad yang disebut dalam kitab kita. Mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi SAW dan menganut agama Islam. Itu perpecahan itu berlaku juga. Kerana ini tabiat mereka sebenarnya. Di mana Allah SWT liya'budu, huruf lam di sini bermaksud an, artinya agar mereka menyembah. Orang-orang Arab. Okey, tapi kita balik kita patah balik sikit tentang Sabtu tadi, hari Sabtu yang dalam Quran sebut qiblatan khasiin. Asalnya ialah kerana orang Bani Israil yang tinggal di tepi laut ini, mereka ini menjadi nelayan yang menangkap ikan di tepi laut. Maka kebetulan kawasan laut itu banyak ikan pada hari Sabtu. Sedangkan hari Sabtu mereka tak dibenarkan melakukan apa-apa kegiatan dunia, melainkan beribadah di sinagog ataupun di rumah-rumah beribadah mereka. Allah Ta'ala saja uji. Hari lain tak banyak ikan, hari Sabtu lah banyak ikan. Maka dia mempersoalkan, kata, kenapa wajar kita nak ikut satu perintah Allah ni yang merugikan kita? Kita ikut kita lah. Bila kita
nak beribadah, tak mestinya beribadah hari Sabtu. Maka sebahagian mereka itu yang degil, yang nak juga menaikkan pada hari Sabtu, jadilah mereka itu qiratan khasiin, ya, untuk buruk-buruk, monyet-monyet yang khasiin, yang perangainya tak serupa manusia. Betul ada pendapat mengatakan cimpanzi buruk itu sebenarnya manusia asalnya, tapi disumpah Allah SWT jadi buruk kerana keingkaran mereka nak menangkap ikan pada hari Sabtu. Ini tu dia. Dibalik pada tadi. Apa dia? Lam itu li'budu tu al ta'budu maknanya. Agar mereka menyembah. Orang Arab selalu menjadikan huruf lam sebagai makna al dalam ayat yang berbentuk perintah. Jadi bila ayat perintah itu li'budu wa may yu'minu illa li'budullah. Jadi lam itu adalah an, adalah perintah sebenarnya. Dan saranan umpamanya firman Allah SWT, ya, yuridullah liyubayyina lakum. Surah An-Nisa ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu liyubayyina lakum. Maksudnya Allah SWT mahu yang dengan betul perintah yang halal dan haram dikahwini itu untuk menerangkan ini syariatnya. Ayat 26 surah An-Nisa. Jadi liyubayyina lakum tu, li itu ada maksud amar, maksud perintah. Dan ayat yang seterusnya surah As-Saff ayat 8, Auzubillahi yuriduna liyutfi'u. Surah Azim, mereka sedang berusaha nak memadamkan cahaya Allah ini agama Islam. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka mencuba untuk menghapuskan agama Allah. Itu dia. Kerana Allah firman-Nya lagi, wa umirna linuslima. Surah Azim, dan yang mafhumnya, dan kita diperintahkan supaya bersanding pada Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekian alam. Ayat 1 surah Al-An'am. Justru ikhlas merupakan niat yang tulus serta diambil kira. Ayat ini menjadi hujah bahawa setiap perkara, ayat ini menjadi hujah bahawa setiap perkara yang diperintahkan mestilah diniatkan atau disertai dengan niat. Para ulama mazhab Syafi'i berkata, wuduk diperintahkan melalui firman Allah SWT, mafhumnya, ya, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Ya, mafhum pada kamu hendak mengerjakan sembahyang ini pada hal kamu berhadas kecil, maka ini berwuduklah, iaitu basuhlah muka kamu sampai habis. Ya, ayat 6 surah Al-Maidah. Jadi ikhlas ini, ya, adalah niat ini adalah satu dikira oleh ulama mazhab Syafi'i sebagai satu rukun dalam ibadah. Dalam wuduk kena ada niat, dalam solat kena ada niat, dalam puasa kena ada niat, dalam haji kena ada niat, dalam umrah kena ada niat. Tak ada niat, tak sah ibadah-ibadah ni. Wuduk tak sah, sembahyang tak sah, tawaf tak sah, puasa tak sah, ya, haji tak sah, umrah tak sah. Itu cerita dia. Baik. Sementara ayat ini pula menjadi dalil bahawa setiap perkara yang diwajibkan mestilah diniatkan. Jadi ayat ini menjadi dalil dalam ilmu fiqh bahawa setiap perkara yang diwajibkan mesti diniatkan. Lantaran itu hasil dari kombinasi dua ayat itu wajib meniatkan wuduk. Berdasarkan ini setiap perkara yang diperintahkan tidak dapat lari dari niat. Setiap individu naklah mengharapkan keredaan Allah untuk semua amalannya. Sementara itu, jika seorang itu meninggalkan perkara-perkara yang dilarang tanpa niat, dia tidak akan diberi ganjaran ketika itu. Tapi jika dia meninggalkannya kerana mencari keridaan Allah, dia diberi ganjaran kerana meninggalkannya. Tuan-tuan, kita kalau tinggalkan perkara maksiat tak ada niat, tak ada apa-apa. Tapi kalau kita meninggalkan maksiat kerana niat kita nak mencari kebaikan, maka ada ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Mengenai perkara-perkara yang diharuskan seperti makan, minum, jika dia melakukan tanpa niat, dia tidak akan diberi ganjaran. Tetapi jika dia melakukannya kerana mencari keridaan Allah serta menjadikannya sebagai sumber kekuatan untuk menjalankan ketaatan, dia akan mendapat ganjaran. Jadi makan, minum ni, bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita niatkan kita makan, minum ni untuk kesihatan tubuh badan kita, maka ada ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah huruf lam yang terdapat dalam pada firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha. Ini hujah kepada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka berkata ibadah bukan diwajibkan kerana ia boleh membawa seseorang kepada syurga,
atau menjauhkannya dari balasan neraka. Tetapi sebaliknya disebabkan kerana kita adalah hamba, sedangkan dia adalah Tuhan. Seandainya tidak terdapat sebarang ganjaran sekalipun, kemudian dia memerintahkan kamu supaya beribadah, maka yang menjadi wajib atas dasar ubudiyyah atau perhambaan semata-mata. Ia juga membawa maksud bahawa siapa yang menyembah Allah kerana pahala dan pembalasan, maka disembah pada hakikat dalam pahala pembalasan itu, sementara Allah hanyalah sebagai perantara sahaja. Jadi kita dalam ibadah ni, kita buatlah ikhlas kerana Allah. Memang kita nak ganjaran, syurga pahala, ya, sebagai habuan kita, bekal kita bawa ke padang mahsyar nanti. Tapi sebenarnya bila kita niatkan sesuatu ibadah tu kerana Allah, maka kita akan dapat redha Allah dan dapat pahala sekali. Tapi kalau kita niatkan nak dapat pahala, dapat pahala, redha Allah tu belum tentu lagi dapat. Maksud dia situ jelas. Ibadah ialah perbuatan merendahkan dan diri terhadap Allah. Sesiapa yang menganggap ibadah sebagai ketaatan, dia telah tersilap. Ini kerana golongan manusia menyembah para malaikat, Al-Masih dan berhala-berhala. Sebenarnya mereka tidak mentaatinya. Ibadah ni sebenarnya satu bentuk menghambakan diri dengan ketaatan. Bukan setakat menghamba diri, tapi tak ada ketaatan, tak taat pada perintah Allah. Ini tak betul lah. Dan sebab Allah Ta'ala yang cipta kita sepatutnya menghambakan diri kepada Allah dan melaksanakan tugas kita di atas muka bumi sebagai khalifah dengan sebaik-baiknya. Begitu wallahu alam. Ini kerana golongan manusia menyembah para malaikat, Al-Masih dan para hal-hal sebenarnya mereka tidak mentaatinya. Ibadah menurut pandangan pengertian ini tidak berhak dipenuhi melainkan oleh Allah, oleh yang Maha Esa pada zatnya dan Esa pada setiap zat dan perbuatannya. Keesaan seorang itu meletakkan suatu perbuatan semata-mata kerana satu faktor dan bukan kerana ada faktor lain yang mendorong pelakuan tersebut. Firman Allah SWT, mukhlisina adalah satu peringatan tentang kewajipan yang berada dalam keikhlasan sebanyak dari permulaan sesuatu perbuatan sehinggalah aktif. Orang yang ikhlas mukhlis adalah orang yang merelakan sesuatu kebaikan lantaran baiknya perbuatan itu, atau mengelak kerja satu kewajipan antara kewajipan itu sendiri. Jadi bila mukhlisin ni, ikhlas ni, macam yang kita sebut dalam kuliah-kuliah lepas, umpama mencari sumur hitam di atas batu hitam pada malam yang gelap. Tapi yang jelasnya, sebenarnya ikhlas itu boleh dicari dengan kita mentuduskan diri kita melakukan sesuatu, melakukan ibadah hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana mengharapkan pahala sekalipun atau ganjaran dunia sekalipun, pujian, persamungan orang, anugerah dan sebagainya. Bukan itu sebenarnya tujuan kita melakukan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana keikhlasan kita akan diuji di situ. Orang yang firman Allah SWT mukhlisnya adalah satu peringatan dan kewajipan berada dalam kisah semenjak dari permulaan suatu perbuatan hingga akhir. Orang yang ikhlas yang mukhlis adalah orang yang melakukan suatu kebaikan lantaran baiknya perbuatan itu, atau mengerjakan suatu kewajipan meletakkan kewajipan itu sendiri. Dia melakukan perbuatan tersebut dengan penuh ikhlas pada Tuhannya, bukan kerana riak, sum'ah, mencari kemasyhuran atau untuk tujuan lain. Jadi buat kerja betul tu kerana nak sebab-sebab tekan Allah, bukan kerana nakkan jawatan, bukan kerana nakkan pangkat, bukan kerana nakkan kedudukan, bukan kerana nakkan kepentingan dunia, kemewahan dan sebagainya. Wallahu alam. Bukan kerana tunjuk ke orang riak ke, bukan. Bahkan para ulama berkata, janganlah menjadikan syurga sebagai matlamat dan pembebasan dari neraka sebagai matlamat, sekalipun ia memang diperlukan. Mereka berkata lagi, antara bentuk keikhlasan adalah seorang itu tidak menambahkan sesuatu ibadah dengan ibadah yang lain kerana sesuatu yang lain. Umpamanya syariat melakukan korban ialah dengan seekor kambing. Bila dia menyembelih 2 ekor kambing, seekor kerana Allah dan seekor lagi kerana seorang raja, perbuatan ini tidak harus dilakukan, malah ia melambangkan kesyirikan. Nampak? Ada unsur syirik rupanya bila kita semata-mata beribadah kerana nakkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kita kena ikhlas lillahi ta'ala. Kita niat semayang kan, soli, niat wudu, nawaitu rafa'al hadatsin asghar istibati salat fardan alaihi lillahi ta'ala. Wa lillahi ta'ala, mani wajib lillahi ta'ala, semua lillahi ta'ala. Semua yang dikatakan sebagai ibadah itu sebenarnya
lillahi ta'ala, kerana Allah SWT, barulah ganjaran itu akan mai sekali. Gitu. Baik. Bahkan para ulama berkata, janganlah menjadikan syurga sebagai matlamat dan pembebasan dari neraka sebagai matlamat, sekalipun ia memang diperlukan. Mereka berkata lagi, antara bentuk kelihatan ialah solat itu tidak menambahkan sesuatu ibadah dengan ibadah yang lain ke sesuatu yang lain. Umpamanya masyarakat melakukan korban adalah dengan seekor kambing. Apabila dia menyembelih 2 ekor kambing, seekor kerana Allah dan seekor lagi kerana seorang aja. Perbuatan seperti itu tidak harus dilakukan kerana ia melambangkan kesyirikan. Maknanya kalau kita buat ibadah ni kerana nak mengharapkan ganjaran, macam setengah orang tuan datang sembahyang. Bila dia rajin datang sembahyang? Bila ada pemimpin datang, orang besar datang, tu dia tunjuk dia ni yang hebat. Bila tak ada apa-apa, tak ada siapa pun, susah katakan dia, kasut dia pun tak sampai ke masjid. Jadi di manakah keikhlasan kita beribadah kepada Allah SWT? Di mana keikhlasan kita? Sebenarnya kita mengharapkan apa apabila kita mengerjakan sembahyang? Apa kita harapkan? Kita harapkan pahala? Kita harapkan redha Allah? Kita harapkan pujian orang? Ini kita kena tanya diri kita. Tanya diri kita. Tanyalah diri kita ni. Kan kita sembahyang ni kerana apa? Kerana Allah ke? Kerana manusia ke? Kerana nak puji manusia ke? Kerana kenakan darjat kebesaran ke? Kerana nakkan pahala ke? Kita fikir balik. Sebaik-baiknya biarlah kita niat itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling baik sekali, Seterusnya ayat ini, wama umiru, menjadi dalil bahawa iman adalah hasil kombinasi antara perkataan, keyakinan, yang i'tiqad dan amalan. Dia memang, kalau kita lihat, memanglah iman ini kombinasi, ibadah, i'tiqad kita, pegangan kita, perkataan kita, amalan kita. Itulah sebenarnya yang menjadi tonggak akidah itu. Akidah kita seseorang itu pun boleh gugur kalau tiga-tiga ini beralih jadi lain. Etikadnya lain, perkataannya pun lain, perbuatannya daripada lain. Jadi akidah seorang itu boleh terkubur dengan tiga benda ini. Kalau tuan-tuan nak percaya, tuan-tuan baca dalam kitab Mustika Hadis jilid pertama, sebab-sebab terhapusnya keimanan. Baik. Kerana Allah SWT menyebutkan perkataan ibadah dan digandingkannya dengan keikhlasan, iaitu tauhid. Kemudian Allah SWT menyusulkannya pula dengan perintah mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Seterusnya Allah SWT mengisyaratkan semua perkara tersebut dengan firman-Nya, mafhumnya, dan yang demikian itulah agama yang benar. Wa dzalika dinul qayyim. Allah tegaskan, dan itulah agama yang benar di sisiku. Beribadah ikhlas kepada, tak mengharapkan apa-apa ganjaran manusia. Dan itulah dia, yang dikatakan sebagai dinul qayyimah. Wallahu alam. Jadi kita habis membincangkan tafsir, kupasan tafsir Maudhu'i ayat 1 hingga 5 surah Al-Bayyinah. InsyaAllah pada bulan kita akan datang, kita akan sambung dengan bahagian akhir kupasan ayat 1 hingga 5 surah Al-Bayyinah. Itu di bawah tajuk pedoman hidup dan hukum hakam, buku surat 343, insyaAllah. Okay, izin Allah SWT kita akan bertemu pada kuliah yang akan datang, dan kita sama-sama berdoa Allah, mudah-mudahan semuanya berjalan baik dan kita akan beratus dalam permainan Allah SWT bersama istianah kita, insyaAllah. Dan kalau ada perlu sampaikan kuliah ini, yang terkasar bahasa terlanjur yang saya kata, semua dari Allah SWT, dari Nabi SAW, dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wallahu Rasulullah berkatakan, aku lakal azza tafaq zimni walakum. Kita akhiri kuliah kita kali ini dengan tasbih al-kafarah satu asma. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ajma'in. Allahumma arham jamana hadzal wa ma tafaqana madiyatu wa ma'suma. Allahu amin ajal kafir huwa ra'ana wa na'udzuka min syururi. Allahumma barik syamlahu wa farik jamahu bi syittikum sazari alaihi wa sallim min kilabi. Ya Qahhar ya Jabbar, minta ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya muzal kitab wa mujassa wa azmal azab
يزيد موصولا يكون من استشار مرمي ربنا زينا وصوفا عليك ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وعليك ربنا إليك المصير ربنا تقوم دعاءنا بسلام وإيمان ولقائنا وعملنا في هذا اليوم برع بشر محرم بارك السلام عليه ودائم ولا يتلوى ولا يتفيس ولا تتفيس وقل دعوان الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم تقبل بالهداية والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله